Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang topik noise and hearing. Bunyi bising boleh menjelaskan kesehatan pendengaran dan ketara yang membawa kepada isu seperti kehilangan pendengaran sementara atau kekal, tinnitus, dan pengurangan diskriminasi pendengaran. Pendedahan berpanjangan kepada paras disable yang tinggi boleh merosakkan sel rambut di dalam telinga dan penting untuk persepsi bunyi. Yang pertama, apakah bunyi bising di tempat kerja? Bunyi bising di tempat kerja merujuk kepada sebarang bunyi yang tidak diingini. Itu boleh mengganggu tugas dan menjejaskan kesejahteraan pekerja. Perbandingan antara bunyi bising yang boleh terima dan bunyi bising yang membahayakan. Bunyi bising yang boleh terima di bawah 80 mdB boleh membantu pekerja selama 8 jam. Seterusnya, tempat tinggal di tempat kerja yang boleh terima membenarkan pendedahan jangka masa yang panjang tanpa perlindungan pendengaran dan biasa berlaku dalam tetapan industri runcit dan intensif rendah pelaban. Untuk tahap yang berbahaya, pada 88 ini masa pendedahan selamat dikurangkan selama 4 jam. Jika perlu menyediakan perlindungan pendengaran untuk mengurangkan pendedahan, terutama dalam persekitaran melampau, menghadkan pekerja masa pendedahan dan mewajibkan peralatan pelindung adalah kritikal. Tahap hingga tempat kerja yang berbahaya, iaitu melebihi 85 dB, memerlukan langkah perlindungan had masa pendedahan dan pemantauan tetap. Pendedahan berpanjangan pada tahap ini terutamanya dalam industri berisiko tinggi seperti pembinaan, pembangunan dan penerbangan. Untuk mengurus bunyi. Nomor 1, kurangkan bising dari sumber. Gantikan peralatan bising dengan alternatif yang lebih senyap atau pasangkan peredam pada bising. Sentiasa menyelenggara jendela untuk menghilangkan bunyi yang bising berlebihan daripada haus dan pusing. Yang kedua, kaki tangan putar. Hadkan jumlah masa yang dilakukan oleh pekerja di kawasan bunyi bising dengan memudahkan pekerja atau menjadarkan dengan untuk meminimalkan pendedahan. Yang ketiga, zon tenang didedahkan. Berikan kawasan sunyi di mana pekerja boleh berehat daripada bunyi bising untuk memberi masa dan telinga mereka pulih. Yang keempat dan last sekali, menyediakan perlindungan pendengaran. Di kawasan yang tahap hingga 85 dB, menyediakan pekerja seperti penyumbat telinga, penutup telinga, fon kepala yang membacakan hinggar dan pastikan pekerja dilatih tentang cara menggunakan PPE dengan betul. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan produktiviti dan keselesaan di tempat kerja adalah dengan mengamalkan amalan ergonomik yang betul. Yang pertama adalah dengan menyesuaikan ruang kerja, iaitu kita dapat melaraskan ketinggian kerusi dan melaraskan monitor. Kita dapat melaraskan ketinggian kerusi agar kaki kita bertapak pada tanah dan melaraskan ketinggian monitor mengikut paras mata untuk mengurangkan sakit leher dan belakang. Kedua pula adalah dengan mengambil rehat secara berkala dan menggunakan postur duduk yang betul. Hal ini kerana apabila kita duduk secara dalam jangka waktu yang lama, kita akan mengalami sakit belakang. So kita mestilah berdiri dan meregangkan badan setiap 30 minit sekali agar kita punya otot tetap aktif. Mengurus bunyi bising dan menerapkan prinsip ergonomik sangat penting untuk memastikan persekitaran
Pendedahan berpanjangan kepada tahap bunyi yang tinggi boleh menyebabkan kerusakan pendengaran kekal. Pengurusan bunyi membantu mengurangkan risiko kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh bunyi, yaitu masalah kesehatan pekerjaan yang biasa. Mengurangkan tekanan. Bunyi yang berlebihan boleh menyumbang kepada tekanan, keletihan, dan ketegangan mental. Mengurus bunyi mewujudkan persekitaran kerja yang lebih tenang, meningkatkan tumpuan dan kesejahteraan mental. Pengurusan bunyi bising dan menerapkan prinsip ergonomik adalah penting untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, produktiviti, dan kepuasan kerja pekerja. Mereka menyumbang kepada penciptaan persekitaran kerja yang seimbang dan berkesan. Menggalakkan penonton untuk menilai persekitaran kerja mereka sendiri dan melaksanakan amalan seperti mengurus bunyi, bising, dan menerapkan prinsip ergonomik boleh dilakukan melalui gabungan pendidikan, penglibatan, dan motivasi.